Bentuk tiga bentuk. Tiga bentuk. Okay, ni awak kena tahu. Sebab nanti nak lukis graf, salah satu bentuk ni ada. Okay. Tiga pertama dia bentuk arm. Bentuk arm ni senang. Bentuk arm ni dia macam ni. Yang AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Kira tiga bentuk atau tiga jenis persamaan lah kat sini. Tiga bentuk persamaan. Ini adalah silibus baru tau. Sebab masa silibus lama tak ada benda ni. Ni baru kira. Okey. Dan kedua adalah vertex. Vertex ni bentuk macam mana? Okey, bentuk vertex ni adalah bentuk penyempurnaan kuasa 2. Dia berbentuk macam ni. Kalau korang ingatlah penyempurnaan kuasa 2. Yang dia ada kuasa 2. Yang kita kena B per 2 kuasa 2 tu, ingat tak? Lepas tu kan kita ambil nanti jadi bentuk macam ni akhirnya. Kalau ingat lagi lah. Kalau tak ingat lagi memang kena buka kitab balik ya. Dan yang terakhir adalah bentuk pintasan. Okey, bentuk pintasan bentuk pintasan ni dia senanglah juga sebab dia bentuk macam kita faktorkan. Contoh contoh dia letak X tolak P, X tambah Q. Okey, maksudnya bentuk pintasan lah. Sama dengan kosong ke, tak kisahlah. Dia ni, dia dalam faktorkan. Ni yang cikgu buat warna kuning ni. Dalam faktorkan. Okey, kenapa awak kena tahu tiga bentuk ni? Sebab bila awak nak lukis graf, awak kena cari dulu bentuk ni. Okey, warna hijau pula. Awak kena cari dulu bentuk ni. Kemudian awak kena cari bentuk ni. Baru awak boleh lukis graf. Cuma untuk vertex ni kan penyempurnaan kuasa 2, saya buat PK2 ya. PK2 penyempurnaan kuasa 2 bukan perintah kawalan penyempurnaan kuasa 2. Kita dah PKP yang ketiga kalau nak tahulah ni PK2 penyempurnaan kuasa 2. Okey. Cuma cikgu ada formula lain. Sebenarnya PKP ni PK2 ni penyempurnaan kuasa 2 ni dibuat sebab kita nak cari koordinat sebenarnya. Kita nak cari titik maksimum atau minimum. Maksudnya kita nak cari nilai XY. Titik maksimum atau minimum. Tapi cikgu ada formula lain. Yang tak ada dalam buku teks. Okey. Selalunya kelas cikgu memang cikgu ada cara lain lah. Mungkin tak ikut dalam buku teks tapi tetap dapat jawapan ya. Okey. So saya padam dulu yang ini. Kita akan pergi untuk cara-cara lukis graf. Jadi awak kena ingat step by step lukis graf tu. Dia ada 5 step nak lukis graf. Okey. Jadi soalan lukis graf. Soalan dia simple je. Tapi markah dia 5 5 atau 4 macam tu lah. Lukis graf. Lukis atau lakar mana-manalah sama. Aisyah tak ada ya Aisyah? Selalu Aisyah dia suka tanya soalan. Aisyah tak ada ya? Dia kan wakil awak kan? Dia dengan Amirul. Okey. Tambah 4X tambah 12. Okey. Jadi kita nak lukis graf, kita ada 5 step nak lukis graf. 5 bukan banyak ya, tapi memang banyak. Okey, 5 step ni. Okey, pertama kita kena tahu bentuk graf. Bentuk dulu. Okey, yang kedua kita kena ada titik graf, titik minimum atau maksimum. Yang ketiga kita kena ada pintasan Y. Dan yang keempat kita kena ada pintasan X. Dan yang kelima kita lukis lah. Lukis. Okey. Jadi untuk permulaan semua ni, pertama sekali memang mana-mana kaedah yang awak belajar dalam bab 2 ni mesti dimulai dengan kita cari nilai ABC. Okey. So kita pergi pertama sekali cari nilai. Inilah. Cikgu buat nota sikit sini. Cari nilai A, B dan juga C. Mana-mana. Kalau nak cari alpha, beta pun cari ABC.
ketaksamaan kuadratik pun ABC, pembeza layan pun ABC. Nak lukis graf pun memang kena cari ABC. Jadi ABC tu kena power lah. Okey, jadi kat sini A dia adalah berapa? Negatif 1, B adalah 4, C adalah 12. Okey. So kita pergi pada langkah seterusnya. Okey, yang ini mencari nilai ABC ni cikgu tak masukkan dalam step lah, tapi awak kena ingat. Okey. Langkah yang pertama kita nak pergi adalah kita kena kenal bentuk dia. Okey, bentuk ni dia ada dua. Okey. Satu dia bentuk dia, kita tengok bentuk ni kita kena tengok pada nilai A. Okey, sama ada A tu besar daripada kosong ataupun A tu kurang daripada kosong. Okey, sekarang cikgu nak tanyalah, A awak ni besar daripada kosong ke kurang daripada kosong? Kurang. Pandai. Okey, apabila awak dapat nilai kurang, nilai negatif, awak suka ke awak masam? Masam. Macam tu. Jadi kita tengok nilai A. A tu kurang daripada kosong. Bila saya dapat nilai kurang, saya akan masam. Bila saya dapat nilai lebih besar daripada kosong, saya akan senyum. Nampak tak yang garis hijau kat tepi ni? Okey. Jadi nampak ke? Nampak. Orang kau dah muap ya. Jadi kalau kita dapat masam ni sebenarnya adalah graf maksimum. Yang senyum ni adalah graf minimum. Kenapa pula ni? Okey. Macam mana cikgu tahu dia maksimum atau minimum? Ni awak kena ingatlah form 2 awak dulu tu. Saya rasa awak semua tak belajar dengan saya form 2 kecuali Rabiatul. Okey. Ada lagi seorang, dia dah pindah rasanya. Okey, A besar daripada kosong, minimum. Minimum sebab dia dekat bawah. Kan nampak? Dia dekat bawah, minimum lah. Kalau yang ni maksimum sebab dia dekat atas, so dia maksimum. Maksimum, tinggi, minimum. Macam tu. Ni maksimum, maksimum, senyum, minimum. Okey, jadi kita dah tahu bentuk kita sekarang ni. Okay, cikgu buat kat sini nota nota pertama, bentuk kita adalah A kurang daripada kosong, jadi kita tak suka kita masam. Jadi kita dapat graf maksimum. Tulis tau, kena tulis. Okey, kemudian step yang kedua untuk menentukan titik maksimum. Titik maksimum. Okey, titik maksimum ni berada dekat mana? Yang ke atas ni. Yang paling atas tu, titik maksimum. Okey, jadi titik maksimum ni dia mestilah koordinat. Bila koordinat dia ada nilai X dan juga nilai Y. Kalau ikutkan titik maksimum ni, awak kena buat dalam bentuk vertex yang mana awak kena buat penyempurnaan kuasa 2. Daripada persamaan yang awak dapat, silap pula. Ni persamaan ni, semua ni untuk mencari titik maksimum minimum ni awak kena buat penyempurnaan kuasa 2. Siapa-siapa yang dah belajar sebelum ni memang cikgu dia akan ajar guna penyempurnaan kuasa 2. Tapi cikgu Suhaili ajar kaedah lain yang mana awak tak perlu buat penyempurnaan kuasa 2. Saya dah double check dengan penanda kertas SPM, memang dia kata tak ada markah pun. So sebab dia hanya fokus pada nilai yang kita dapat. Jadi kat sini kita tak payah buat penyempurnaan kuasa 2 tapi kita guna formula ini. X sama dengan negatif B per 2A. Ingat formula ni tak ada dalam buku, awak memang kena salin. X sama dengan negatif B per 2A. Okey. Saya bulatkan. Ni formula. Dan nilai Y awak kena masukkan apa yang awak dapat kat X. So saya buat kat sini nilai Y masukkan. Nanti saya akan terangkanlah macam mana nak masukkan. Okey. Jadi kita teruskan untuk mencari nilai X ni. X sama dengan negatif B. Okey, negatif B. B apa dia? 4. Bahagi dengan 2A. A negatif 1. So jawapan dia berapa tu? Negatif mati. Ni kan 2 darab 1, 2. So 4 bahagi 2? 2. Okey, X dapat 2. Jadi kita tulislah dekat sini.
Ni biru tu. Okey, kita dah dapat dah. Cun dah kita dapat X2. Tinggal siapa lagi? Y Okey, macam mana nak dapat Y? Kita masukkan. Kita masukkan nilai X ke dalam Y. Okey, sekarang ni fx ni kan dikira sebagai Y, betul tak? So Y sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 4X tambah 12. Jadi kita masukkan X. Masukkan X yang kita dapat tu ke dalam ini. 2 kuasa 2 tambah 4, 2 tambah 12. So bila masukkan, tekanlah kalkulator ajaib tu, awak akan dapat jawapan dia 16. Siapa tak bawa balik kalkulator? Memang malang sikit lah nasib dia ya. Sebab AdMath ni memang kalkulator tu macam nyawa lah. Macam mana kalau awak tak bawa balik nyawa awak? Malang tak? Malang lah juga kan. Okay. So sekarang ni boleh untuk mencari titik maksimum, kita tak payah buat penyusunan fasa 2, kita guna kaedah mudah ya, iaitu gunakan formula ni, dan formula ni memang tak ada dalam buku dan memang kena hafal. Senang je, negatif B bahagi 2A. Daripada awak kena buat penyempurnaan kuasa 2, entah apa-apa awak buat. Jadi baik awak hafal yang ni sangat ringkas. Okay, so kita dapat X sama dengan 2 dan Y kita masukkan nilai X tu. Masukkan je nilai X yang kita dapat ni, masukkan. Dan kita dapat 16. Jadi Y kita adalah 16. Tulis kat situ. So kita baru dapat 2 step. Iaitu bentuk dan juga titik minimum atau maksimum. So ini adalah titik maksimum sebab graf kita maksimum. Okey. So yang seterusnya, yang ketiga. Yang ketiga Yang ketiga. Okay, cikgu buat kat sini yang ketiga. Yang ketiga kita kena cari pintasan Y. Macam mana nak cari pintasan Y? Siapa tahu? Betul, C. Daripada persamaan ni, okay, cikgu tulis Y dia sebenarnya fx. Tapi kan, I tak suka lah fx tu. Fx tu macam nampak gah sangat. Jadi kita ganti dengan huruf Y. Boleh kan? Ni kan sebenarnya fx ni. Nampak ni? Cikgu padam pula kan? Okay, ni fx ni. Ni cikgu bulat color pula. Ni. Tu kan fx ni saya ganti huruf Y lah, lebih senang nak nampak. Okey, jadi macam mana kita nak cari pintasan Y? Inilah benda paling senang. Kalau kita nak cari pintasan Y, dia sebenarnya koordinat dia adalah 0Y. Betul tak? 0Y. Kalau cikgu senang, formula cikgu kalau nak cari pintasan Y, kita tengok je yang paling belakang. Yang paling belakang dengan syarat kita dah susun A, B, C. Jadi pintasan Y tu dapat berapa tu? 12. Pintasan Y kita dapat 12. Macam tu. Sangat senang. Boleh ke? Kita tengok pintasan Y ni, kita tengok yang paling belakang. Janji kita dah susun A, AX kuasa 2, BX, A, B, C lah kita dah susun ikut cantik gitu. Kita ambil belakang je. Sebab pintasan Y ni sebenarnya 0Y. Jadi kita ganti 0. Ganti 0. Ni kan, ganti 0 dapat 0. Ganti 0 dapat 0. Last sekali dapat 12. Senang je. Kacang goreng ya. Okey, pintasan Y dah. Kita semak apa lagi sekali Kita semak. Titik dah ada. Bentuk dah ada. Pintasan Y dah ada. Okey, apa lagi? Last step. Pintasan X. Okey. Pintasan Y dah. So pintasan X. Pintasan X. Pintasan X ni pun senang juga. Masya Allah ya. Kenapa senang? Okey, pintasan X ni kita guna kalkulator. Kan? Kita kan ada ABC. Kita tekanlah kalkulator kita. Sebab tu cikgu kata kalau tak bawa kalkulator memang malang ya. Okey, cari ABC guna kalkulator tu kita akan dapat X jawapannya apa? Negatif 2, 6. Kan? Senang je. Okey. Kalau kita tengok buku teks tu memang kita rasa apa benda lah buku teks ni buat. Tapi ini je sebenarnya senang. Okey, jadi pintasan Y dah ada. Ni cikgu bulatkan. Pintasan X dah ada. Kita buat ayat lengkap lah. Pintasan X. Okey. Jadi semua benda dah ada. Okey. So, kejap lagi cikgu akan padam Cikgu akan padam
Sebab cikgu nak lukis dah tak muat, jadi cikgu akan padam sebab cikgu nak lukis. Jadi awak ambil poin-poin yang penting lah, iaitu bentuk dia, titik dia, pintasan Y dan pintasan X. Okey. Bentuk, pintasan Y, titik dulu. Bentuk, titik, pintasan Y, pintasan X. Lepas tu awak lukis lah. Okey. Sebab apa? Dalam periksa, soalan ni masuk kertas 2 tau. Memang setiap tahun masuk, tak pernah miss. So memang kena belajar sebab dia senang. Soalan dia direct, cuma kita je lupa. Okey, saya padam ya. Dah padam dah. Cik. Okey, please. Bentuk tadi masam ke? Masam kan? Sebab kita dapat negatif kan? Kurang daripada kosong. So masam. Okey. Titik maksimum kita berapa tadi? Tapi ingat. Titik 12. 2 dengan 16. 16. Okey. Lepas tu apa lagi? Pintasan? Lepas titik apa? Pintasan Y. Pintasan Y dapat 12. Betul tak? 12. Nanti awak boleh tengok balik video saya ada record. Pintasan X dapat negatif 2, 6. Dalam periksa memang dia akan cari benda ni. Dia akan tanda lah sebab dia 5 markah kan. So dia akan cari. 1, 2, 3, 4. Lagi satu lukisan lah. Okey, jadi cikgu buat paksi dulu. Yang ni dia lakar, jadi suka hati kita lah nak buat skala dia tu besar. Ikut kita lah skala kita tu kan. Tapi mesti kedudukan dia betul. Okey. Ni paksi apa? X. Ada yang lupa ke paksi XY? Ini belajar waktu form 2 XY. Tengah-tengah memanglah kosong, betul tak? Okey, jadi sekarang kita tengok dulu koordinat yang ada iaitu 2, 16. Kalau biru 2, 16. Okey, 2 agak-agak lah, 2 dekat sini kot. 2, 16 agak-agak lah tinggi sikit. 16. Okey, 2, 16. Susah sikit nak lukis ya. Laptop, buruknya. Okey, jap. Lagi buruk. Okey, lebih kurang lah kat sini. Awak lukislah cantik-cantik. Okey. Mula-mula memang kita lukis dia punya titik maksimum 2, 16. Lepas tu kita tengok bentuk dia. Bentuk dia masam. So, awak ambil macam ni dia sebenarnya awak boleh jatuhkan ke bawah sini. Awak boleh jatuhkan ke sini. Macam ni. Tapi saya tak buat macam ni. Kenapa? Kenapa saya tak buat macam tu? Sebab pintasan kita. Tengok pintasan kita. Pintasan kita satu positif, satu negatif. Nanti awak akan nampak lah kot saya cerita sekejap. Okey, tulis balik. Color biru. Kat sini. Okey, lebih kurang lah. So macam ni. Memang buruk saya lukis sebab dia pakai komputer ni agak susah Dia ada perisian dia tapi dah penuh sangat nak download. Download cerita lagi kan. Yelah nak buat apa kan. Kalau belajar sepanjang masa stres juga, tengoklah cerita. Lebih kurang lah. Buruk lah. Okey, jadi sekarang ni saya ambil colour hijau supaya awak nampak. Okey, 2, 16 ni titik maksimum. Okey, pintasan dia 12. Betul lah, lebih kurang kat sini 12. Kau tulis macam tu je. Pintasan Y 12. Janji 12 ni duduk bawah 16. Rapat bawah ni pun tak apa, janji dia duduk bawah 12. Bawah 16 lah. 12 tu. Okey, lepas tu pintasan X dia seorang negatif 2. Seorang lagi 6. Dah siap dah. Cun. Itu je lukis. Nampak macam senang. Tapi memang senang Okey, kat sini pintasan selalunya pelajar lepas pintasan ni dia jadi blur. Okey, pintasan ni, pintasan pula titik maksimum ni, lepas dia buat titik maksimum ni kadang-kadang pelajar blur. Okey, bila kita dah buat titik maksimum, kita just tarik kiri kanan. Kiri tarik macam ni Kita dah buat titik maksimum kan, kita tarik kiri kanan. Cuma nak tarik tu kita kena pandai. Kita kena tengoklah X kita tu kat mana. Kalau X kita dua-dua positif, dekat kawasan positif lah.
Kalau sekarang ni X kita satu negatif, satu positif. Jadi cikgu tarik ke Pak C belah sana sebab Pak C belah sini kan negatif. Pintasan Y tu yang memotong tu kamu terus letak. Berapa? 12. Kalau 12, 12 lah. Ikut macam tu. Okey, kalau ini kalau graf maksimum. Okey, ni kalau maksimum. Okey, kalau minimum macam mana nak lukis? Okey, kalau minimum kali hijau dia selalu minimum kat bawah kan. Awak tarik je. Dia memang yang titik ni dia adalah simetri. Maknanya kalau dia minimum satu, tarik gitu je. Sebenarnya kalau awak buat bentuk je awak dah dapat satu markah. Buat bentuk je. Titik salah pun tak apa. Janji awak buat bentuk. Dia akan dapat satu markah. Boleh ke semua? Boleh. Boleh. Okey. Nanti kita pergi satu lagi contoh. Kejap lagi. Okey, cikgu padam dulu yang ni. Sekejap lagi kita pergi contoh. So kalau awak tak faham, nanti awak boleh tengok balik video kita hari ni. Sebab cikgu nak jimatkan masa ya. Okey, sekarang kita buat contoh lagi satu. Fx sama dengan 2x kuasa 2 tambah 3x tolak 2. Okey, mula-mula soalan dia apa? Lukis lah. Lukis atau lakar. Lukis graf. Okey, mula-mula tengok apa? Mula-mula tengok apa? Bentuk Tengok dia punya bentuk. Bentuk. Tapi sebelum tu buat apa? ABC dulu. Saya dengar tadi ABC dulu. Okey, A berapa? 2. B berapa? 3. C berapa? Negatif 2. Okey. So yang pertama kita tengok bentuk. Okey, bentuk Okey, bentuk dia maksimum ke minimum ni? Dari suara lelaki. A 2 besar pada kosong betul? Besar daripada kosong maknanya awak happy. Happy, senyum. Jadi bila senyum titik dia kat bawah. Jadi dia minimum. Titik dia kat bawah. Nampak tu kan? Okey. Nampak. Bagus. Okey, yang kedua, lepas bentuk buat apa? Titik. Lepas bentuk, titik. Titik minimum X, Y. Betul? Betul. X formula dia apa? X sama dengan negatif B per 2A. Ya, bagus tu. Siapa tu? Aina. Husna? Aina. Okey, Aina dah sihat Okey, jom kita masukkan. Alhamdulillah, asyik baik Aina. Sihat Alhamdulillah. Okey. 2A. A berapa? 2. Jadi berapa kat situ? Negatif 3 per 4. Jangan takutlah kalau dapat pecahan tu memang standard lah. Ya? Okey. So Y dia adalah masukkan satu-satu. Negatif 3 per 4 kuasa 2. Yang ni kamu kena kira untuk teacher sebab teacher tak kira lagi ni. Jom kita lumba siapa dapat dulu. Last awak tunggu jawapan saya Okey, negatif 3 betul lepas kita dapat X, kita masukkan X ni, kita masukkan je kat sini. Okey, so dapat berapa? Selalunya kamu pernah guna tak yang alpha tu? Belum lagi dia ada satu nantilah bila kita dah buka sekolah nanti, cikgu ajar yang alpha tu. Dia senang sikit alpha tu, kita just masukkan satu nilai je. Tapi kalau ada abang kat rumah, kakak kat rumah boleh belajar kot, mungkin dia orang dah tahu ke. So negatif 3 per 4. Okay, jawapan dia dapat 20 negatif 25 per 8. Dapat? Okey, so kat sini negatif 3 per 4 dan juga negatif 25 per 8. Jangan ditakutkan dengan nombor yang macam itu. Kita belajar MAT memang gitu ya. Okey. Kalau dapat nombor cantik tu macam tak macam apalah, cewah, lagak kan. Okey, nombor seterusnya. Lepas dapat titik apa? Pintasan, betul? Pintasan Y. Pintasan Y berapa?
Negatif 2. Ya, pintasan Y kita tengok belakang sekali. Kan? Pintasan Y ni tengok belakang sekali. Okey, pintasan X pula. Pintasan X. Pintasan X kena tekan kalkulator lah. Jadi kalkulator ni macam senyawa lah ya. Amirul ada ke? Siapa yang masuk tu? Tak berapa dengar cikgu. Tak nampak siapa. Okey, so kita dapat 1/2. Seorang lagi? Negatif 2. 2. Okey. So kat sini saya tanda dulu ya. Ni betul, ini betul. Ini betul, ini betul. Okey. Kenapa pula? Okey, so kita nak mula lukis. Okey, dah boleh lukis. Macam biasalah buat tengah-tengah. Macam tu. Awak lukislah cantik-cantik pakai pembaris ya. Jangan ikut saya ni payah pula nak pakai pembaris kat sini. Pakai cantik, pakai pembaris. Okey. Kita nak lukis, kita kena buat titik dia dulu. Titik dia duduk belah sana sebab negatif 3/4, negatif 25/8. Kita hentam-hentam je lah lebih kurang. Lebih kurang 4, lebih kurang lah. Negatif 25/8. Alamak, buruknya. Okey. Terus padam. Negatif kat bawah. Ya Allah, saya mimpi ya. Mimpi di siang hari. Negatif kat bawah. Okey, so kat sini kan. Okey, lebih kurang. Pastikan positif negatif betul. Okey, lepas tu bentuk dia senyum. Senyum pula kita macam biasalah cikgu kata kita kena buat satu ke sana, satu ke situ kan. Cuma kita sekarang ni ada jatuh tak? Jatuh dekat negatif dengan positif. Jatuh dekat positif seorang. Jadi buruk sikit lah ya. Dia kena rapat lagi sebenarnya. Gitu. Gitu. Sebab kita satu positif, satu negatif. Jadi kita membubuh lah. 1/2 kat sini. Negatif 2 dekat sini. Kemudian pintasan Y. Pintasan Y cikgu ambil kali hijau. Pintasan Y negatif 2. Yang mana potong tu awak letak negatif 2. Dah siap. Okay, so kita boleh semak kalau macam ni 25 bahagi 8. Betul lah negatif 2 ke atas ni sebenarnya negatif 3.125. So betul lah semakin ke bawah makin besar nombor negatif dia kan. Jadi betul lah semuanya. Jadi itulah cara-cara melukis graf. Sangat senang kalau awak ingat step dia dan yang paling senang tahun ni sebab cikgu dah jumpa kaedah baru iaitu kaedah ini. Ni. Awak tak perlu lagi buat penyempurnaan kuasa 2. Ni kalau tak awak kena buat penyempurnaan kuasa 2 agak rumit. Ada sesiapa ingat lagi penyempurnaan kuasa 2? Tak. Jawapan jujur tu bagus ya. Okey, penyempurnaan kuasa 2 memang jarang pelajar ingat sebab kita bukannya guna hari-hari, betul tak? Sedangkan yang 1 tambah 1 pun kadang-kadang kita lupa. Kan. 1 tambah 3 pun boleh tersasul. Apalagi penyempurnaan kuasa 2. Jadi kaedah ni memang sangat senang. Okey, so cikgu harap awak boleh faham. Nanti cikgu akan bagi soalan lain untuk ni lah, untuk latihan ni. Okey, kejap ya. Okey, cikgu keluar dulu. Alah, siapa yang baru join ni? Kesian dia. Iza, ni baru dia ni. Okey. Stop sharing. Okey, jadi kita tengok ada 12 orang. Iza baru join. Iza, cikgu dah habis ajar, sorry. Tak apa cikgu. Nanti tengok balik sekejap cikgu tutup dulu. Okey cikgu. Okey, cikgu